kan. Buka TikTok pun boleh juga, tapi pilihlah ya TikTok yang baik-baik dan sebagainya. Apa-apa sahajalah beri nasihat. Anak-anak bagi nasihat. Ikut tak ikut tu perkara kedua. Saya sebagai seorang suami tak mampu mengubah isteri saya. Apa yang saya mampu bagi tahu je pada dia. Bagi tahu je, bagi tahu ini benda baik, buatlah. Ini benda buruk, jangan buat. Itu je. Sebab tu bila kita belajar tentang kekeluargaan, malam ni saya ada cerita ceramah di Dengkil. Ya, cerita tentang kekeluargaan. Ada suami masuk syurga, isteri masuk neraka. Kan? Nabi Nuh, Nabi Lut masuk syurga, isteri dia dua-dua masuk neraka. Nabi tak boleh ubah isteri dia. Sebab hidayah hak milik Allah Ta'ala. Ada isteri masuk syurga, Asia, Fir'aun masuk neraka. Gitulah keadaan manusia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Agak lama kita tak jumpa, setahun 2023, jumpa balik 2024 dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, meneruskan kitab kita, yakni Ashabur Rasul, ya, sahabat-sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita berbincang tentang Ashabur Rasul, iaitu sahabat-sahabat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dulu tu sepanjang yang kita ngaji tu semua mukadimah, tak start lagi. Tu baru semua mukadimah sahaja. Mukadimah yang terakhir hari tu adalah sesekali jangan mencela para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu memang clear. Pertemuan yang terakhir mengingatkan kita bahawa jangan sesekali man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Siapa-siapa yang mencela sahabatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, atas mereka itu dilaknat oleh Allah, oleh malaikat, oleh manusia seluruhnya. Okey, ini hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir, hadis daripada Abdullah ibnu Abbas, ya. Hadisnya adalah hasan. Hari ni barulah kita masuk di tahun baru ni, barulah kita nak bercakap tentang sahabat yang pertama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu namanya Abu Bakar As-Siddiq. Hari ni permulaan dalam kitab ni. Kita lamalah bincang tentang muqaddimah dia sahaja. Baik. Abu Bakar As-Siddiq, Nabi pernah berkata, mula-mula muqaddimah sekali,
Nabi pernah kata, setiap yang berjasa kepada kami telah kami balas kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Allah yang membalasnya pada hari kiamat. Dahsyatnya. Okay, dahsyatnya kelebihan dia. Di dunia ni Nabi kata sahabat-sahabat lain Nabi boleh bagi kepadanya kebaikan, balas jasa dia. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tak sempat dan tak boleh. Hanya siapa yang mampu beri balasan? Allah Ta'ala. Dan tidak ada harta lain yang paling bermanfaat bagiku daripada anugerah Allah kepadaku, Abu Bakar As-Siddiq. Dalam keadaan Nabi menerima pembantu dan kata Nabi, tak ada pembantu yang paling besar kepada aku melainkan Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang ketiga, ya, nak kenal Abu Bakar As-Siddiq ini, seandainya kata Nabi aku diberi izin oleh Allah untuk mengangkat seorang manusia menjadi kekasihku, maka sudah pasti ku angkat Abu Bakar sebagai kekasih, sebagai manusia di sisiku. Nabi kan Allah lantik sebagai kekasih Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka diangkat sebagai Habibullah. Khalilullah, kekasih Allah. Habibullah, kita pun boleh jadi orang yang dikasihi oleh Allah. Tetapi nak jadi Khalilullah, tak ada orang lain melainkan Nabi Ibrahim dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sebab itu di sisi manusia sesama manusia, Nabi kata sahabat yang paling baik atau kekasih yang aku kalau dibenarkan dipilih oleh Allah kepada aku, maka aku nak Saidina Abu Bakar As-Siddiq. So dia ada tiga. Bagaimana Nabi mengangkat Saidina Abu Bakar? Dia kata orang lain aku dapat balas jasa dia, tapi Abu Bakar aku tak mampu untuk membalas jasa dia kerana besar, hanya Allah yang balas jasa dia. Itu satu. Yang kedua, tak ada harta lain dah yang paling manfaat atas muka bumi Allah ni. Semua anugerah Allah Ta'ala, melainkan Abu Bakar As-Siddiq, Allah jadikan dia beriman dan duduk berada di samping aku. Itu harta paling manfaat bagi Nabi. Dan yang ketiga, kalaulah Allah membenarkan dipilihnya kekasih, maka pasti dia akan pilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mula nak belajar mengenali nasab atau keturunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang ramai tak tahu namanya. Yang kita tahu Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang kita tahu. Kan ya? Baik. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Uthman bin Murrah bin Ka'ab. Kalau perasan Ka'ab ni dijumpa dengan Nabi. Jumpa dengan keturunan Nabi kan. Bin Lu'ay Al-Quraishi At-Taimi. Ya, tak apa saya bagi tahu simple-simple je. Memang tak dapat lah. Kita bukan apa nama, bukan apa nama, kita tak belajar tulis shorthand tu. Okey. Pertama, nama dia yang betul Abdullah bin Uthman bin Murrah 3, bin Ka'ab 4, bin Lu'ay Al-Quraish At-Taimi. Ataupun bin Lu'ay pun jadilah. Okey. Okey, itu sampai habis kat situ. So dia ada Abdullah. Siapa Abdullah ni? Abu Bakar lah. Bin itu baru keturunan bapaknya. So nama dia adalah Abdullah. Okey. Baik. Abdullah bapaknya bin Uthman bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Quraishi At-Taimi. Itu panjang lah ya, maksudnya keturunan Quraisy. Okey, baik. Ataupun julukan dan panggilan paling top, dipanggil Abu Bakar As-Siddiq bin Abu Quhafah. Ayah dia tu gelaran dia bernama Uthman bin Murrah, tapi gelaran dia Abu Quhafah.
Jadi kalau nak kenal Abu Bakar As-Siddiq, paling mudah nak bagi kita hafal Abdullah Abu Bakar As-Siddiq bin Quhafah. Tu Abdullah Abu Bakar As-Siddiq bin Quhafah. Quhafah, Q. Gitu. Jadi yang tu mudahlah. Kalau nak sebut Murrah, Ka'ab, Lu'ai pun boleh juga. Cuma dengan berapa gig yang tinggal memori kita tu kan, memang tak cukup kuat lah. Kalau kita tiba-tiba lah nak sebut, namanya siapa? Abu Bakar ni namanya Abdullah bin Uthman bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai Al-Quraisy At-Taimi contohnya. Boleh lah kalau siapa nak hafal. Tapi nampak gaya kita tak ada harapan. Okey, jadi macam mana nak bagi kita faham lebih kurang? Ingat nama dia Abu Bakar As-Siddiq ini, dia mula dengan Abdullah. Okey, Abdullah Abu Bakar As-Siddiq bin Quhafah. Quhafah atau Abu Quhafah. Okey, ini disebut di dalam kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad. Ada juga disebut dalam kitab Al-Isti'ab dan ada juga disebut dalam kitab Al-Ishabah. Maka ulang balik, Abdullah Abu Bakar As-Siddiq bin Abu Quhafah. Okey, itu nama Sayyidina Abu Bakar. Dia lahir di Mina. Nasab dan keturunan dia itu, kalau kita tengok Murrah dan Ka'ab tadi tu kan, maka rupanya dia keturunan datang daripada datuk dan moyangnya Nabi SAW. Jadi bukan calang-calang orang. Bukan calang-calang orang. Yang tu kita kena faham. Jadi indahnya kedudukan Abu Bakar As-Siddiq juga kalau nak dikaitkan dengan genetik, sebab dia pun keturunan keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Abu Bakar As-Siddiq menikahi dua wanita masa belum Islam, masa zaman jahiliah. Dia menikahi dua wanita, iaitu Qutailah binti Abdul Uzza dan Ummu Rumman binti Amir. Jadi ada dua isteri, satu Qutailah, satu Ummu Rumman. Ummu Rumman. Itu masa Abu Bakar Siddiq belum Islam. Ada dua isteri. Okey, dan ketika dia telah memeluk Islam, maka dia menikahi dua lagi wanita, iaitu Asma binti Umais dan Habibah binti Kharijah bin Zaid. So kalau bahasa mudahnya, masa dia belum Islam, dia menikah dengan Qutailah dan Ummu Rumman. Qutailah dan Ummu Rumman. Satu lagi, bila dia telah mendapat hidayah Islam, maka dia menikah dengan yang pertama Asma, yang kedua Habibah. Tak payahlah sebut nama tu panjang sangat, kan lupa terus. Jadi daripada ingat ke bapak, baik ingat nama dia tu betul. Saya ulang balik, ketika dia jahiliah dulu sebelum Islam, dia menikahi Qutailah dan Ummu Rumman. Ketika dia memeluk Islam, dia menikah dengan Asma dan juga Habibah. Jadi kalau dilihat dalam sejarah hidup dia, dia ada 4 isteri. Dia ada 4 isteri. Orang perempuan Malaysia jangan terkejut. Boy, tak ada kerja lain. Kan, tak ada kerja lain. Dah, orang Arab memang macam tu. Nikah bini 2, bini 3 adalah perkara biasa. Tambah-tambah zaman itu adalah zaman keperluan. Pada ketika itu, banyaknya orang lelaki yang mati dalam peperangan. Okey, jadi bagi pihak kita di Nusantara, di sebelah-sebelah Asia ni, dia kurang sikit. Kalau kami dulu mengaji di sebelah-sebelah India, Pakistan dan sebagainya, sebelah situ pun banyak sebenarnya. Sebelah situ pun banyak. Jadi itu dah ada beberapa bab. Bab yang pertama,
Namanya Abdullah Abu Bakar As-Siddiq bin Abu Quhafah. Namanya. Kedua, dia itu lahir di Mina. Di Mina. Dan keturunan dia tu keturunan Nabi juga. Okey. Yang ketiga, isterinya 4 orang, 2 ketika dia sebelum Islam, 2 selepas masuk Islam. Baik. Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok patut yang diteladani dalam segala hal. Kita tak tahu hari ini dalam rumah kita ada ke tidak buku berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ada. Kalau ada, baca ke tidak? Contoh yang kedua. Kalau baca, faham ke tidak? Kalau faham, amal ke tidak dengan perangainya itu? Contohnya. So kita ambil pedoman di sini. Penulis ni kata bahawa Abu Bakar adalah sosok badan, sosok tubuh, sosok kehidupan yang sepatutnya diteladani dalam segala hal, bahkan diteladani semasa jahiliah sebelum masuk Islam lagi. Ya, sebelum masuk Islam lagi, dia itu adalah lelaki yang dicontohi oleh orang lain. Ya, apatah lagi dia menjadi lelaki utama setelah dia masuk Islam, berpandukan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah. Siapa-siapa perasan semenjak kita mengaji daripada dulu, setiap ungkapan saya akan pastikan hadis daripada mana. Kita tak mau tiap-tiap tahun mengaji ni berpuluh-puluh kelas, beratus-ratus kelas. Datang bulan Rejab, puasa juga sahaja ku puasa sunat Rejab. Sedangkan puasa sunat Rejab tak ada dalam agama. Masih ada orang buat solat sunat 1 Rejab. Belajar, ustaz duk mengajar ni setahun. Dia tak mau ambil. TikTok keluar 2 minit. Dia pakai yang TikTok punya. Kepalsuan hadis ini, tambah waktu zaman media hari ni kan. Oh, barang siapa yang solat sunat 1 Rejab dan berpuasa 1 Rejab, maka baginya itu dimasukkan ke dalam syurga 70 tahun dahulu daripada orang lain, dijauhkan api neraka 70 tahun jauh daripada orang lain. Palsu, batil, mungkar, dusta dan bohong. Tapi itulah hakikatnya kita. Pada setiap tahun, kita mengulangi benda yang sama. Patutnya bila sampai kepada Rejab, tenung balik. Mana buku aku hari tu ya? Yang tulis tu. Yang tulis. Oh, hilang rupanya. Contoh. Maka tak boleh. Ya, kita berpuasa dengan memperbanyakkan puasa pada bulan Rejab, sedangkan bulan Sya'ban baru disuruh memperbanyakkan puasa, malah hampir penuh. Jadi puasa, adakah hadis sahih tentang puasa bulan Rejab? Tak ada. Tak ada. Maka kita perlu kembali. Macam ni bila kita cerita, oh, siapa yang bagi tahu kata dia manusia paling baik? Nabi bagi tahu. Bolehkah kita kata dia manusia paling baik? Tak boleh. Melainkan Nabi telah menceritakannya. Di dalam hadis Bukhari, hadis Muslim daripada Abu Hurairah. Nabi kata, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil islami idha faqihu. Manusia yang paling baik di zaman jahiliyah, pasti dia akan menjadi paling baik di zaman dia Islam, idha faqihu, bila mana dia memahami faqih dalam agamanya. Abu Bakar As-Siddiq. Okay. Abu Bakar As-Siddiq ketika dia jahiliah, maksud jahiliah bukan tak ada ilmu. Dia jahiliah maksud dia belum beriman. Masa tu pun gambaran dia dah baik dah. Dia tak menipu orang, dia tak mengata orang, dia tak zalim pada orang. Perangai dan akhlak dah elok dah. Sebab tu Nabi kata orang baik ni kemudian masuk Islam, faham agama, maka kebaikanlah atasnya. Okey, baik. Ibnu Ishaq berkata Abu Bakar dikenali dengan peribadi yang sentiasa bertolak ansur. Tak apalah, lebih kurang cukup lah. Ambil je lah, lebih kurang macam tu. Setakat sekaki 2 tanah apalah sangat. Nak buat kubur pun tak cukup. Contoh gitu kan. Lebih kurang dia sangat bertolak ansur. Tapi hati-hati juga, kita orang Melayu pun kuat bertolak ansur, bertolak beransur.
Bertolak beransur, bertolak beransur. Last sekali jatuh sungai, tanah bagi korang habis. Itu pun bahaya juga. Kubur pun tak boleh buat. Okey. Jadi bertolak beransur tu maksudnya apa? Hak kita adalah hak kita lah. Tapi mana-mana harta yang kita boleh bagi manfaat kepada orang lain, masa tu kita bertolak beransur. InsyaAllah. Ya. Dan dia juga mudah bergaul sesama kaumnya. Kumpulan-kumpulan orang masyarakat di samping Abu Bakar As-Siddiq ketika dia belum Islam, dia mudah didatangi oleh kaumnya, malah dicintai oleh orang ramai. Orang suka dan orang sayang kerana akhlaknya yang baik itu. Dan paling penting diulang pula padanya, sangat toleran. Sangat toleran. Tak apalah, nak ambil pakai dululah, begitulah begini, ada bayang, tak ada sudah api, yang lebih kurang macam tu. Dia tak pernah berkira. Tambah-tambah pada kita orang Melayu ni. Orang Melayu ni dalam bab harta, terutama tanah, dia cukup kira. Pengalaman saya lah. Bukan pengalaman saya berkira, bukan. Pengalaman saya berdepan dengan kes anak beranak, adik-beradik, suami isteri yang bergaduh hanya sekangkang sekangkang monyet ni, bukan kera besar sikit, monyet je, tanah tu sikit sangat, ya Allah, dia bergaduh lu tak tahu nak cakap, pelik dan ajaib. Tak puas hati panggil juruko, dia ambil juruko dia, tak cukup juruko dia 2 kali 3 kali, sampai begitu. Itu manusia lah. So kita toleran lah, tapi hati-hati juga. Kenapa? Sebab dalam hadis Muslim, Nabi kata barang siapa yang mengambil tanah orang walaupun 1 jengkal, Allah akan siksa dia dalam kubur sebelum siksa dalam neraka. Dalam kubur lagi kena siksa dah 1 jengkal je. Dengan 7 lapis bumi Allah hentak di atas dia. Siksa. Kan ya? Sebab tu bila ukur batu, kalau juruko kata, ish, nampak macam lebih sini sikit ni, macam ni, macam tak apa, bagi dia lebih sikit, tak apa. Kita kurangkan hak kita di dunia supaya kita lebihkan hak di akhirat. Ini banyak benda ni. Ya, sangat-sangat kita takut. Okey. Dan kemudian dia memiliki nasab yang paling baik di kalangan Quraisy. Orang Quraisy adalah golongan-golongan korporat lah, kita kata bangsawan lah, pemimpin lah. Orang-orang Quraisy ni paling mengetahui tentang kebaikan dan kemudian keburukan orang ramai pada ketika itu, maka akhlak dan perilakunya adalah sangat mulia. Abu Bakar Siddiq waktu dia jahiliah lagi, waktu dia tak beriman. Kita ni mengaku beriman, perangai boleh tahan macam orang tak beriman pula. Kalau siapa-siapa pernah menonton rancangan-rancangan keluaran Arab Saudi, ada seorang ustaz dia Syekh Yusuf, dia buat rancangan-rancangan, dia duduk di negara Arab, dia buat kajian tentang tandas, kemudian dia pergi Jepun, dia ambil bandingan orang Jepun pergi tandas, keluar daripada tandas tu bersih. Orang kita dah lah masuk tu kotor, dia keluar lagi kotor. Jadi macam tu. Orang Arab. Ya, orang Jepun dia beratur je kat kedai. Orang kita bersepah-sepah. Dia dah keluarkan itu untuk kita dapat kesedaran bahawa sebenarnya Al-Quran dan hadis kita tak bawa di dalam perilaku kehidupan kita. Sebab tu dengan tujuan bila kita belajar tentang Saidina Abu Bakar As-Siddiq, kita boleh membangunkan akhlak dan perilaku yang mulia. Kata ulama, mereka yang teguh akidah mereka yang kukuh ibadah mereka, pasti akhlak mereka mulia. Kalaulah dia mengaku dia berakidah baik, iman saya teguh ustaz, gini, tapi marahnya melampaui batas, zalim orang, kacau orang, fitnah orang melampaui batas, akhlaknya buruk, maka iman dia tak teguh. Kalau dia betul teguh, dia yakin bahawa Allah tak suka benda tu. Kalau dia beramal elok, maka amalnya itu akan meneguhkan akhlaknya, akan jadi cantik akhlaknya. Tapi kalau dia amalnya elok, ke masjid setiap hari, sampai masjid jumpa geng dia je ngutuk orang, maka dia tak
ibadah dia belum lagi sampai pada tahap penerimaan. Maka sebab itu, apabila akidahnya itu elok, ibadahnya sempurna, maka dia punya kesan yang proof dia adalah akhlaknya mulia. Akhlak mulia. Ya, akhlak ni pertama hubungan dengan Allah lah. Akhlak dengan Allah bila ya? Bila beribadah contohnya. Masa ibadah, baju tu pakai agak-agak malu tak dengan Allah Ta'ala. Datang ke masjid, Alhamdulillah, pakai telekung Khadijah, Siti Khadijah. Itu. Tu kan. Kami, tapi solat di rumah pakai telekung masa 3x5. Sekarang dah 55. Contohlah contoh je. Ya, bila solat di khalayak ramai, maka solatnya begitu tertib dan tartil. Tapi solat di rumah, Charlie Chaplin pun terbatuk terkejut tengok kita buat. Maka di sini itu akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak dengan manusia hubung kaitlah. Hubung dengan manusia itu tanpa meletakkan su'uzan, prasangka buruk, melainkan meletakkan husnuzan, prasangka baik sesama manusia. Udah. Alhamdulillah. Kami yang mengajar ni, prasangka saya semua faham. Tapi saya tahu kan persentage yang faham tu tak tahu berapa banyak. Tapi husnuzan tu dia akan jadi doa. Prasangka baik ni dia akan jadi doa. Ustaz, saya mengaji Ustaz 12 tahun dah. Tak faham-faham. Betul ke Ustaz saya tak faham? Dah, awak faham lah tu. Sebab tiap-tiap ada kuliah awak datang. Tu kira faham lah tu. Faham untuk memilih kebaikan dalam kehidupan. Itu cukup. Cukup. Tanya hukum entahlah Ustaz. Itu kan. Maka sahabat ini yang kita panggil Abu Bakar As-Siddiq ini, maka banyak orang Quraisy bertemu dan bergaul dengannya kerana ilmu yang dimiliki pada ketika itu, perniagaan yang dia usahakan maupun toleransi yang ada pada dia menyebabkan orang suka. Boleh. Tak apa. Hang ambil dulu buat model ke apa lebih kurang macam tu. Dia macam tu. Kelebihan yang dia ada adalah dia memudahkan urusan sesama manusia. Kita baca hadis kan, Nabi kata siapa yang mudahkan urusan manusia di dunia, Allah mudahkan urusan dia di akhirat. Siapa yang susahkan urusan manusia di dunia, di akhirat Allah susahkan dia. Itu pun bahaya tu. Sangat bahaya. Baik. Sahabat ini pun mulai berdakwah dengan mengajak orang-orang yang percaya dengannya. Ni, ya, dia dakwah dan dia bawa orang-orang yang mana bila dia ni orang yang disegani. Biasa. Ya, biasa Nabi dulu bila nak hantar surat dakwah, maka Nabi tak hantar kepada orang biasa, Nabi hantar terus kepada raja. Hantar wakil bawa surat, ya, bagi kat raja memperkenalkan Islam. Sebab apa? Bila raja dah Islam, besok rakyatnya pun Islam. Itu kaedah dia. Ya, kaedah dia begitu. Maka sahabat Nabi ni yang namanya Abu Bakar As-Siddiq ini, dia bila dia tahu dia duduk dalam keadaan disegani dan orang suka kepada dia, maka dia dakwah dan percaya cari kawan pergi duduk rapat dia. Dia sering duduk bersama-sama dengan orang lain dan duduk dalam keadaan dia bawa agama. Dan Abu Bakar As-Siddiq ini ketika masa jahiliah masih menyeliputi dia. Maksudnya jahiliah lagi. Dia sudah menganggap bahawa arak itu tak baik untuk diri dia. So dia dalam sejarah diceritakan bahawa dia bukan kaki minum arak. Sebab dia tahu benda tu mudarat, bukan benda yang manfaat. Daripada dia jahiliah lagi. Sebab tu kalau kita tanya orang-orang bukan Islam, bukan semua minum arak. Ada orang bukan Islam, dia kata apa? Buat apa nak minum? Kan kita jadi mabuk, bawa kereta, langgar orang, bercakap merapu-merapu, buka sejarah aib sendiri bila bercakap dalam keadaan mabuk. Ada. Tapi kita orang Islam yang ada larangan pula tergedik-gedik nak pergi minum. Kan? Jadi kita takut gitulah. Dan sama sekali tidak pernah menegurnya.
Ini khabar dicerita sebelum maupun setelah memeluk Islam, maka dia menganggap khamr ataupun arak itu adalah haram dan tidak manfaat. Ada kisah di sebalik dia ni, apabila dia jumpa orang minum arak ni, jumpa orang minum arak, dan orang minum arak tu dia cerita akhirnya pegang tanah dia sapu di muka dia. Abu Bakar cerita pada dia balik, ini hang ni waras ke tidak? Dalam keadaan mabuk dia ambil tanah sapu muka macam pakai bedak dan sebagainya, menunjukkan bahawa akal dia tak sempurna. Akal dia tak sempurna. Sebab tu kalau kita belajar bab arak, saya mengajar kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Salah satu daripada dosa besar adalah arak. Arak ni dalam hadis cerita, orang yang tanam dengan bermaksud, tanam anggur dengan bermaksud untuk buat arak, dia pun berdosa. Orang yang angkut nak pergi hantar tempat proses, dia pun berdosa. Orang yang on machine nak jadikan wine, dia pun berdosa. Pada hakikatnya dia kata kami tak minum, tak, hang berdosa. Pada siapa yang duk tulis buku penjualan arak hari ni keluar bila masuk berapa yang jaga akaun, dia pun berdosa. Ustaz, saya delivery je. Saya tak tahu apa ni semua, saya tak minum. Saya tahulah itu arak, tapi saya delivery je. Sama juga. Esok hang satu rantai dia akan ikat satu kali masuk neraka. Tu sampai macam tu arak. Maka sebab itu kita kena hati-hati juga. Di Malaysia pun macam tu juga. Arak senang dapat. Pi 7-Eleven ada, pi KK ada, pi tang tu ada, pi tang ni ada, dan kita terkejut apabila ada cerita-cerita anak muda kita lewat-lewat malam pi 7-Eleven, pi beli, balut sikit dengan kain atau apa-apa, dan depa minum arak. Jadi hati-hatilah. Kita takut benda ni benda yang akan mengotorkan. Dahlah Islam kita yang kita ada ni, Islam kita sebenarnya pada diri kita tak kuat. Islam tu kuat, tapi pada diri kita lah dia tak cukup kuat. Okey. Kemudian seterusnya, Abu Bakar juga tidak pernah bersujud kepada berhala. Walaupun dia belum Islam pada ketika itu, dia tak percaya. Pernah Abu Bakar cerita dengan sahabat-sahabat lain. Aku sama sekali tidak pernah sujud di hadapan berhala. Menjelang masa balighku, menjelang masa besarku, Abu Quhafa, ayahku, membawa aku ke satu ruang di mana adanya berhala-berhala, lalu berbisik kepadaku, inilah Tuhan-Tuhanmu Syummul Awwali. Wahai Abu Bakar, contohnya, ni Tuhan kamu Syummul Awwali. Ayah dia Abu Quhafa bagi tahu, inilah Tuhanmu. Kemudian ayahku pun pergi meninggalkan aku sendirian. Lalu aku mendekati salah satu patung tersebut dan berkata, aku lapar, berikan aku makan. Orang cerdik. Orang cerdik. Kan ya? Lalu patung itu tidak menjawab. Aku kata, aku tidak berpakaian, tolong berikan aku pakaian. Patung itu tidak menjawab. Lalu aku timpakan batu ke atasnya, lalu patung itu jatuh terlungkup. Ini ada disebut dalam kitab At-Tarikhul Islam karya Mahmud Syakir, terbitan Al-Maktabul Islami. Ini cerita benar. Nak menunjukkan bahawa Allah memilih seseorang untuk diberi hidayah daripada awal tu, dia dah bersih. Dia dah bersih. Minum arak tidak, dengan dalam keadaan berhala pun dia tak sembah. Ni kita nampak tak cerita? Kalau siapa pernah dengar saya kongsi dalam kuliah saya macam ni, cerita tentang seorang makcik selepas saya ceramah, dia datang mai berdiri sebelah macam ni. Ustaz, saya ada hal sikit ni. Apa halnya? Minta maaf lah Ustaz, saya nak minta maaf kat Ustaz. Dia kata, minta maaf lah Ustaz, saya nak minta maaf kat Ustaz. Saya kata, bagus makcik ni. Saya kata, pasal apa? Tak ada dosa apa? Saya pun tak kenal. Dia kata macam ni, kami buat grup WhatsApp. Baguslah. Grup WhatsApp kami ni ada lebih kurang 12 orang, duk kutu Ustaz. Loh. Tu kan?
Saya kata macam ni, Sat, berhenti Sat. Pasal apa Ustaz nak berhenti Ustaz? Nanti saya nak minta maaf. Dah, bukan. Bila mana Allah sembunyikan keaibanmu, jangan pi cerita aib kamu pada orang lain. Saya tak tahu yang makcik duk mengutuk saya selama ni. Yang makcik main cerita buat apa? Itu sahabat pergi bagi tahu dengan Nabi. Ini ada dalam hadis. Ya Rasulullah, aku buat begini-begini. Nabi kata no. Allah telah menyimpan aibmu, maka mohon keampunan kepada Allah. Jangan cerita pada orang lain. Tu. Jadi kita kalau ada keaiban, hari ni macam-macam. Orang baru kawan-kawan kita baru hijrah contohnya. Dia dulu dunia artis contohnya. Dia jangan cerita benda-benda buruk dia yang lampau-lampau. Jangan. Dulu saya begitu, saya. Jangan bangga dengan sejarah lampau. Jangan cerita. Apa pun. Kita yang tiba-tiba menikah, akad nikah saja, cerita sebelum tu. Yang buruk jangan cerita kat pasangan kita. Dan pasangan tolong jangan tanya, awak dulu bercinta dengan siapa? Tu bukan hak awak. Hak awak pada saat akad nikah tu saja. Dah selesai. So, jagalah keaiban sendiri. Jangan buka pula keaiban sehingga dia menjadikan kita malu di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok di dalam bab ni saja, kita akan dapati bukan hanya dia ni manusia hebat ketika Islam, tapi dia hebat dah ketika belum Islam, dan dia telah diteladani dan dicontohi oleh masyarakat umum, sama ada dari sudut akhlaknya, perniagaannya, bercampur dengan orang ramai, dengan masyarakat dan sebagainya. Ini memang ada. Dan kemudian dia ni juga tak suka kepada benda-benda yang tak elok. Arak tidak pernah disentuh, berhala tidak pernah disembah. Maka ini gambaran yang dicerita atas nama, siapa nama dia tadi? Abdullah Abu Bakar As-Siddiq bin Abu Quhafa. Yang tu cukup. Ya, kalau tak boleh apa yang lain, yang tu cukup. Okey, baik. Masuk dalam bab keislaman Abu Bakar pula. Tadi jahiliah. Abu Sa'id Al-Khudri menukilkan kenyataan Abu Bakar, bukankah aku paling layak atasnya, yakni sebagai khalifah umat? Bukankah aku orang yang pertama masuk Islam? Bukankah aku pemilik ini? Bukankah aku pemilik itu? Maksudnya apa? Maksudnya Abu Bakar As-Siddiq ini memang diberi kelayakan di dalam menguruskan umat selepas ketiadaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita bertembung pendapat dengan Syiah yang mengatakan bahawa Sayyidina Ali sebagai warisan, warisan pentadbir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak benar. Malah yang lebih buruk sekali, ada dalam kitab ulama Syiah, dia menyatakan lantikan Nabi menjadi rasul yang terakhir juga tersilap. Ya, kan dia tersilap. Malaikat bawa wahyu turun hantar salah tempat. Patut dia hantar pergi dekat Ali, tapi tersilap bagi kat Muhammad. Kan? Patut kita tanyalah mereka, malaikat takkanlah selama 23 tahun silap. Kalau dia silap kali pertama, dia naik jumpa Allah Ta'ala, Allah bagi tahu ada hang silap tu, salah orang. Tu. Tapi itulah cerita dia. Tapi hari ni, saya 2-3 minggu lepas dapat satu WhatsApp daripada seorang sahabat. Dia kata adik dia baru menikah dengan seorang lelaki, maksudnya perempuan lah dia tu, dan suaminya bila dah duduk sekali, bila dah bercampur, rupanya Syiah. Masa solat letak batu, kemudian solat dia takbir dia banyak kali macam tu dan sebagainya, kan ya, dan sebagainya. Dia kata kelang kabut. Sedangkan bangsanya Melayu, kerjanya macam kita, pakaiannya macam kita juga. Tu. Jadi macam tu. Jadi hati-hatilah. Ya, hati-hati disebabkan kalau kita tak ada ilmu dan kita tak nak belajar kesahihan ilmu, maka kita akan jadi benda yang merapu lah sampai bila-bila. Okey? Baik. Imam As-Suyuti berkata,
ada juga pendapat yang mengatakan bahawa yang pertama masuk Islam adalah Ali bin Abu Talib. Pada hakikatnya Abu Sa'id Al-Khudri ni dia bagi tahu kata orang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Imam Sayuti kata ada orang berpendapat bahawa Ali bin Abi Talib. Kemudian ada juga yang mengatakan satu pendapat lain kata Khadijah binti Khuwailid. Dan ada juga pendapat yang mengatakan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang pertama. Sejarawan Islam nak meletakkan siapa ni yang nombor satu? Maka last kali kesimpulan yang dibuat oleh Abu Hanifah, Imam Hanafi, imam yang paling tua, Hanafi, Maliki, Syafi'i wa Hanbali. Imam Hanafi dia mengatakan bahawa tiga-tiga pendapat betul. Ali bin Abi Talib adalah kanak-kanak pertama memeluk Islam. Abu Bakar As-Siddiq adalah dewasa lelaki pertama memeluk Islam. Dan Khadijah binti Khuwailid adalah wanita pertama memeluk Islam. Jadi semua dapat yang pertama. Inilah kaedah di dalam agama untuk meraihkan pendapat. Contoh, ada ke tidak hadis suruhan untuk puasa bulan Rejab? Tak ada. Saya pendapat pertama kata tak payah puasa. Satu. Pendapat kedua kata boleh kalau nak puasa. Tapi puasa yang kadar diajar oleh Nabi. Isnin, Khamis, 13, 14, 15 jam macam tu. Dia meraihkan pelbagai pandangan sedemikian rupanya yang kata, oh habis tak boleh. Tak, bukan begitu. Kita kena faham. Kita nak kata batal orang lain punya amalan satu-satu pun hati-hati. Ustaz, ini soalan yang baru terima. Ada orang tu solat dekat surau. Dia duduk atas kerusi. Rukuk dan sujudnya tu saya nampak lebih kurang sama je. Sepatutnya sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Apa hukumnya? Saya kata hukumnya sempat kau tengok orang solat ya. Tu manusia, perangai dia tu. Kan? Tak adalah ustaz. Tak ada apa. Baik. Ya, kita mengaji sujud seharusnya lebih rendah daripada rukuk pada kedudukan orang yang sihat. Orang yang tidak normal, maka dia buat mengikut kadar mampunya. Udah, selesai. Gitu aja. Kalau kita tu normal tapi buat macam tadi, itu salah lah. Tapi kalau kita memang itu aja, tulang belakang keras nak turun tak boleh, itu aja yang mampu, maka itu aja lah. Udah, selesai. Kan? Masalahnya suka nengok. Tu batal tu. Tu batal tu. Kalau dah tahu batal, cuba pergi tegur tengok. Kita sendiri pun tak ada ilmu. Cuma pandang ngata je. Ni confirm neraka buat-buat ni. La ilaha illallah. Siapalah. Kita ngaji ni selalu husnuzan, prasangka baik. Kalau boleh kan, kalau boleh ni, kita yang duduk dalam ni, harap semuanya masuk syurga. Harapnya. Saya selalu doa, sebagaimana kita berada Allah himpun dalam taman syurga, biar Allah himpun kita dalam Jannatul Firdaus nanti. Besok masuk syurga, oh ada. Pergi tengok, oh ada. Gitu. Itu baru betul. Ni jangan kata, mereka ni habis. Mereka tak beriman. Pandai. Sabar dulu satu-satu, maka meraihkan itu. So, siapa? Yang pertama, kanak-kanak yang pertama adalah Ali bin Abi Talib. Puan-puan, Ali adalah sepupu merangkap menantu, merangkap sahabatnya Nabi SAW. Umur 14 tahun jumpa dengan Nabi, minta izin nak pergi perang, nak duduk saf pertama dalam perang. Umur 14. Nabi kata balik, jaga mak pak. Abdullah ibn Umar macam tu juga, umur 14. Nabi kata balik. Tak puas hati, umur 15 mai sekali lagi minta. Nabi kata jom pergi perang. Sebab tu kita akil balik paling lewat adalah umur 15 dan ke atas. Okey, itu. Ni kita ni umur 65, sah pertama solat pun tak nak duduk lagi. Bukan kata perang.
Solat pun tak nak duduk saf pertama lagi. Bagi orang lelaki lah. Sama juga orang perempuan. Bila dia duduk belakang tu kan, penuhkanlah saf duduk depan dulu. Dia kata, tak ustaz, hadis menyebut selepas imam, paling baik bagi lelaki adalah dewasa lelaki, kanak-kanak lelaki, kanak-kanak perempuan, dewasa perempuan. Dan paling baik bagi saf perempuan, paling belakang. Last kali dia duduk belakang. Bukan, maksudnya belakang itu bermaksud belakang daripada pihak lelaki. Maksudnya gitu. Kena faham. Okey, seterusnya. Abu Bakar masuk Islam dalam keadaan siap memikul amanah agama di bahunya dengan terus menyeru manusia untuk memeluk agama Islam. Dia masuk Islam tu, dia tak stop, dia terus. Sambil dia belajar, dia mengajar. Sambil dia bawa diri dia Islam, dia dakwah kepada orang lain. Jom kita tanya diri kita, apa dakwah kita dengan ahli keluarga kita je cukup lah. Dengan pasangan hidup kita, apa dakwah kita? Bang, tahun demi tahun, demi tahun, demi tahun, demi tahun. Abang Kejayan pergi, MM pergi, kan, Wang Sawak pergi, semua pergi. Masjid je abang tak pergi. Kan? Hari Jumaat pun abang pergi last minute dah, baru abang pergi. Khutbah dah habis. Paling tidak, kempen, dakwah. Kami yang lelaki dakwah dengan isteri. Yang tambah ilmu. Saya tak pandai ngajuk. Tu surau ada kelas. Pergilah. Contoh. Yang beli kitab baca. Kan. Buka TikTok pun boleh juga. Tapi pilihlah. Ya, TikTok yang baik-baik dan sebagainya. Apa-apa sahajalah beri nasihat. Anak-anak bagi nasihat. Ikut tak ikut tu perkara kedua. Saya sebagai seorang suami tak mampu mengubah isteri saya. Apa yang saya mampu bagi tahu je pada dia. Bagi tahu ini benda baik, buatlah. Ini benda buruk, jangan buat. Itu je. Sebab tu bila kita belajar tentang kekeluargaan, malam ni saya ada cerita ceramah di Dengkil. Ya, cerita tentang kekeluargaan. Ada suami masuk syurga, isteri masuk neraka. Kan? Nabi Nuh, Nabi Lut masuk syurga, isteri dia dua-dua masuk neraka. Nabi tak boleh ubah isteri dia. Sebab hidayah hak milik Allah Ta'ala. Ada isteri masuk syurga, Asia, Fir'aun masuk neraka. Gitulah keadaan manusia. Maka cuma Allah bukan nak tengok kejayaan seseorang hamba mengendalikan keluarganya. Tapi Allah cuma nak tengok usaha hambanya itu dalam mengendalikan keluarga. Dia buat je. Jadi tak jadi itu bukan urusan dia. Dia buat, ustaz saya dah buat, ustaz tak jadi juga. Tak payah penting. Jangan pening kepala. Jangan pening kepala jadi tak jadi, kerana Allah tak tengok yang tu. Maka dalam hidup ni jadi seperti Abu Bakar. Ya, Abu Bakar dia masuk saja, dia tak duduk saja. Alhasil dalam dakwahnya itu ada sahabat-sahabat yang dia segera mengislamkan mereka. Dalam riwayat ada cerita 4 orang, 5 orang atau 6 orang. Awal-awal dia masuk Islam, dia dapat mengislamkan. Dan malah dia bukan mengislamkan calang-calang manusia. Dia mengislamkan orang yang dalam kelompok 10 orang yang telah dijamin masuk syurga oleh Allah Ta'ala melalui lidah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang pertama, dia bawa masuk Islam Sayyidina Uthman Affan. Uthman Affan bukan saja manusia malu dengan akhlak dia, malaikat pun malu. Kita akhlak kita gelak tingkat 1, tingkat 17 dengar. Tu kan. Asal cakap je nak menyakitkan hati orang. Tak, akhlak Uthman. Ni Sayyidina Uthman. Orang yang kedua, mengikut pelbagai riwayat lah, ya, orang yang kedua yang dapat daripada dakwahnya Abu Bakar adalah Zubair Al-Awwam. Zubair Al-Awwam ni cerita mereka, dia adalah peniaga berjaya dan orang kaya tapi kuat sedekah. Zubair Al-Awwam juga adalah orang yang dia ada penyakit kulit. Last kali diberi kebenaran oleh Nabi pakai kain yang kain apa? Sutera untuk rawat penyakit itu. Bagi kami orang lelaki haram, orang perempuan tak ada masalah. So kami orang lelaki kalau nak pakai juga sutera, buh penyakit dulu. Lepas tu baru boleh pakai.
Okey, Zubair Al-Awwam. Yang ketiga yang dapat Islam daripada Abu Bakar As-Siddiq, Abdul Rahman Auf. Ini pun sama. Dia pun ada penyakit juga. Okey, Abdul Rahman bin Auf adalah peniaga berjaya di zaman Nabi SAW dan peniaga yang tidak bakhil, malahkan dia share harta dia. Orang yang keempat yang diislamkan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad. Ini semua orang yang Nabi letak nama dalam 10 orang tu. Okey, orang yang kelima yang datang daripada dakwahnya Saidina Abu Bakar adalah Talhah Ubaidillah. Ya, Talhah bin Ubaidillah. Jadi kat situ 5 orang dalam satu hadis. Dalam satu hadis, kalau kita baca dalam riwayat, dia cerita macam mana tahu? 10 orang yang Nabi kata mereka masuk syurga, dakhalal jannah bighairi hisab wa bighairi azab. Masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Dia mula dengan Abu Bakar As-Siddiq, Uthman Affan, kemudian Saidina Umar dan Ali. 4 orang yang pertama. 4 orang pertama. Baru sambung dengan Zubair Al-Awwam, sambung dengan Abdul Rahman bin Auf, sambung dengan Sa'ad ibn Waqqas, sambung dengan Talhah Ubaidillah, dan satu lagi ada sahabat nama Sa'id bin Zaid. Jadi 10 orang semua. Mereka-mereka ini dijamin dakhalal jannah bighairi hisab wa bighairi azab. Tak pernah hisab, tak payah azab. Terus masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang nak masuk syurga ni kalau kita baca hadis, ada orang mati saja dakhalal jannah, terus masuk. Ada orang dia lambat masuk, dia duduk dulu di pintu gerbang. Bukan pintu syurga, pintu gerbang saja. Ada orang duduk dalam hadis, dia lepas pintu gerbang, duduk di halaman syurga, tak boleh masuk lagi. Ada orang duduk depan pintu syurga jenguk, tengok keindahan tapi tak boleh masuk. Itu keadaannya. Sehinggalah dia beroleh keampunan dan beroleh kebenaran dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dan last sekali ada juga hadis yang berbeza yang mengatakan bahawa siapa yang dapat ni daripada dakwah Islam ni, Ammar bin Yasir. Ya, cerita Ammar bin Yasir. Ini kita ingatlah cerita dia itu kan. Okey, maka ini gambaran di mana sahabat Nabi yang namanya Abu Bakar As-Siddiq, dia tak duduk saja, malah dia terus berdakwah. Okey. Ada orang tanya, Ustaz buat apa pergi mengajak di masjid, semua orang dah Islam dah? Pergi ikut tepi-tepi jalan tu, bawa mereka masuk Islam. Saya kata tak. Ada bahagian tertentu. Ada orang dia pergi berdakwah kepada orang bukan Islam untuk masuk Islam. Ada orang tanggungjawab dia adalah menjadikan Islam itu dalam jiwa orang Islam. Sebab ramai orang Islam, dia ni macam duduk dalam satu bekas. Islam tu dalam satu bekas, dia duduk di depan pintu tu. Dia masuk pun tidak, dia keluar pun tidak, malah dia halang orang lain masuk ke dalam Islam. Siapa? Ada orang Islam yang perangai dia tak elok. Orang Islam yang akhlak dia buruk. Orang Islam yang mempamerkan perangai-perangai yang tak elok, yang menyebabkan orang bukan Islam kata, kalau aku kenai orang Islam, confirm dulu aku tak masuk Islam. Ni ada sahabat-sahabat sebut, Ustaz, saya dapat Islam ni daripada Quran. Baca Quran. Kalau kita tengok TikTok hari ni kan, ya, ramai orang putih baca terjemahan Quran. Allah, dia buka-buka dia jumpa, dia buka-buka. Kita buka tak jumpa-jumpa. Sebulan penuh tadarus Quran, tak jumpa-jumpa. Baca apa kita jumpa besok? Kita jumpa besok bunga telur masa buat majlis khatam Quran tu saja. Sebab tu saya selalu kata muslimat ni orang kuat baca Quran. Tadarus Quran bukan kata bersemuka je. WhatsApp pun tadarus. Tu kan. Video call tadarus gitu-gitu, tapi tadarus saja, faham tidak? Ilmu tak dapat. Sadaqallahul azim. Ayat Quran kata, la taghdab, jangan marah.
Gini-gini, habis-habis sadaqallahul azim ni marah kat kawan dia. Hang baca tak betul tadi pasal apa? Kadang-kadang. Jadi kalau kita faham inilah nilai dia orang masuk Islam dengan penuh ilmunya, maka dia ini dapat bantu untuk mengislamkan orang lain. Okey, baik. Seterusnya, Nabi gelarkan gelaran, bukan as-siddiq dulu, yang tu tak lagi. Nabi gelaran bagi dia, Nabi gelar dia sebagai atiq. Atiq, yakni kalimah atiq ini orang yang terbebas daripada neraka. Okey, ini disebut di dalam kita baca sekejap nah. Di antara keagungan biografi As-Siddiq ialah bahawa yang menjulukinya adalah Atiq, ya, yakni Nabi SAW. Nabi gelar pada dia orang yang bebas daripada neraka. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, aku sedang berada di dalam rumah ketika sahabat berkumpul di halaman. Dan antara aku dan mereka itu terdapat tirai pembatas. Itu yang paling baik di dalam rumah. Bahagian ruang tamu ada pembatas. Isteri dengan anak-anak nak buat apa-apa sana di bahagian belakang sana. Tiba-tiba Abu Bakar datang dan beliau berseru, barang siapa yang ingin melihat Atiq, ya, bila Abu Bakar datang saja, terus Nabi kata. Tadi Abu Bakar tak ada dalam majlis tu, sahabat-sahabat lain. Abu Bakar sampai saja, para sahabat kata, siapa nak tengok Atiq, orang yang terbebas daripada neraka, maka inilah orangnya. Ya, ini orang yang baru sampai ni. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Nama yang diberikan oleh keluarga kepadanya adalah Abdullah bin Osman bin Amir, namun dia digelar sebagai Atiq. Kenapa? Sebab dia itu diberi gelaran oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, dalam hadis riwayat Imam Tabrani, dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, dan ianya sahih. Okey, cuba kalau kita lihat kelebihan dia yang sangat banyak. Dan Aisyah juga berkata, Abu Bakar menemui Rasulullah, lalu beliau dan Nabi bersabda, bergembiralah kamu wahai Abu Bakar, kerana kamu termasuk Atiqullah. Atiqullah iaitu orang yang Allah bebaskan dia daripada neraka, dan pada saat selepas itu dan seterusnya, maka dia digelar sebagai Atiq, orang dibebaskan daripada api neraka. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi, ya, dalam kitab Manaqib Abu Bakar As-Siddiq, dan disahihkan oleh Albani dalam kitab As-Sahihah. Okey, baik. Kita baca sampai kat situ dulu dan kita buat kesimpulan supaya bab sejarah ni dia cukup susah. Saya tak pernah dapat banyak dalam kalau periksa sejarah dulu. Kan dapat kredit C pun jadi lah. Sebab nak ngapal susah. Okey, baik. Kita kembali, kita ingat balik nasab dia yang mulia. Kalau ikut namanya yang betul, ya, pertama Abdullah bin Uthman bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Khuraishi At-Taimi. Ada 5 lah, ada 5 kat situ. Kemudian dia ini, ayah dia pula digelar sebagai Abu Quhafah. Abu Quhafah. Jadi gelaran dia betul-betul adalah Abu Bakar As-Siddiq bin Abu Quhafah. Tapi kalau kita nak bagi, kita nak kenal siapa Abu Bakar tu, nama original dia Abdullah. So letak nama dia Abdullah Abu Bakar As-Siddiq bin Abu Quhafah. Udah kat situ. Ya, dia lahir di Mina, dan keturunan datuk nenek dia itu bertembung dengan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri dia ada 4. Dua isteri ketika dia belum Islam, Qutailah dan Ummu Rumman.
Dan selepas itu bila dia masuk Islam, Asma dan juga Habibah. So 4 orang. Tidak dicerita sama ada dia cerai ke apa begitu gini, tidak. Tapi isterinya dibawa sama-sama memeluk Islam. Okey. Baik. Seterusnya, ya, dia ini disebut oleh Nabi manusia yang paling baik ketika jahiliyah dan manusia paling baik ketika Islam. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil islami idza faqihu. Dia ni dalam masa jahiliyah dia baik, maka dalam Islam pun dia baik. Kenapa? Faqihu, dia faham agama. Sebab tu kalau kita nak jadi baik, kena faham agama. Macam mana nak faham agama? Belajar ilmu. Belajar ilmu. Dan kaedah guru-guru kami bagi tahu, apa yang kita tulis mengaji ni, orang perempuan bagus dia rajin tulis. Yang tulis-tulis, yang rakam dengan handphone rakam. Tapi lepas tu dia tutup senyap. Tu yang tak apa jadi tu. Ulama, okey. Ustaz-ustaz kami dulu-dulu mengaji di pondok, dia kata syarat dia lepas mengaji jangan lebih daripada 3 jam. Dalam tempoh lepas mengaji sekali lagi balik, dalam tempoh 3 jam tu sekali lagi tengok. Ambil masa 15 minit. Oh. Tadi sebenarnya lupa tu bunyi lupa dah tadi tu. Dia dalam tempoh 3 jam tu insya-Allah dia akan jadi reminder kepada kita. Itu sangat-sangat baik. Jangan kita ustaz kata tutup, sadaqallahul azim, pap tutup, bulan depan baru buka pula. Itu kan. Okey, baik. Dan sifat Abu Bakar paling besar adalah toleran. Sangat bertolak ansur. Tak payah susah-susah lah, lebih kurang macam tu macam ni pun cukup. Itu sifat Abu Bakar. Dan Abu Bakar As-Siddiq itu tidak pernah minum arak dan tidak suka kepada kemudaratannya. Abu Bakar As-Siddiq itu tidak pernah menyembah berhala, malah memecahkan berhala sebab dia tahu bahawa itu tidak bermakna apa-apa. Dan kemudian dalam bab keislamannya itu, maka Abu Sa'id Al-Khudri kata dia adalah orang yang pertama memeluk Islam. Tetapi bila berbahas ilmu, maka berbanding pandangan. Jadi kita ambil pandangan Abu Bakar As-Siddiq adalah lelaki dewasa pertama memeluk Islam. Saidina Ali kanak-kanak lelaki pertama memeluk Islam, dan Khadijah adalah wanita pertama memeluk Islam. Selesai. Pandangan ni datang daripada siapa? Mazhab Imam Hanafi. Okey, baik. Dan yang terakhir kita sebut, dalam keadaan selepas dia memeluk Islam, dia tak berhenti jadi Islam yang diam, tapi dia berdakwah sehinggalah dia dapat mengislamkan Uthman Affan, Zubair Al-Awwam, Abdul Rahman bin Auf. Saya akan slow sebab kita makin berumur. Tahun saya ni pun saya dah 54 dah. Jadi makin slow, bila berumur dia makin slow. Kan tambah-tambah yang duduk depan ni tak tahulah berapa. Jadi contohlah kan ya. Saya slow. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah dan Ammar bin Yasir. So 6 orang di sini. Walaupun ada hadis kata sini 4 orang, sini 5 orang, dan kombinasinya begitu. Ya, kombinasinya begitu. Dan last kali dia ini digelar oleh Nabi sebagai Atiq, iaitu orang yang terbebas daripada neraka. Wallahu a'lam. Moga-moga dengan pengajian kita mengenali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, atau namanya Abdullah Abu Bakar As-Siddiq bin Abu Quhafah ini, memberi peringatan agar kita dapat mencontohi dan meneladani sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. 1-2 soalan. Silakan. Bukan lama mana ngaji Kejap aja. Tambah duduk atas kerusi tak sempat kebas. Orang ini tak tahu lah kau sempat kebas. Kan? Tak ada.
Okey, kalau tak ada macam biasa, saya selalu kempen pasal sekolah tahfiz saya. Maklum al-maklum pada awal-awal tahun ni kan, macam-macam lah, situ rosak, sini rosak, nak upgrade tu, nak upgrade ni. Kalau siapa nak bersedekah di pagi ni, sangat-sangat dialukan. Dan satu lagi, saya juga adalah duta bagi kutipan dana pembinaan Masjid Bukit Beruntung yang pertama di Bukit Beruntung. Bukit Beruntung ni saya duduk 25 tahun dah, belum ada masjid. Belum ada masjid. Yang ada jiran kami je Bukit Sentosa. Bukit jiran kami dah ada 3 masjid. Kami Bukit Beruntung yang dulu duk keluar TV dulu, ingat tak masa zaman apa 90-an tu nak jual rumah tu, sampai sekarang tak ada lagi. Kami ada 11 buah surau dan 6 daripadanya dibuat solat Jumaat. Jadi kita perlukan waktu yang terdekat ni lah, kita perlukan lagi 3 juta untuk cukupkan 8 juta untuk start projek. Total 16 juta. So kita perlukan separuh. Ya, lagi 3 juta saja untuk separuh daripada wajah-wajah muslimat yang beriman pagi ni. Rasa 3 juta selesai pagi ni. Mana tahu. Okey. Jadi siapa-siapa yang nak wakaf untuk masjid boleh, siapa nak sedekah untuk sekolah tahfiz saya boleh. Insya-Allah. Ada orang tanya berhubung dengan ustaz. Apa nama ni? Infak untuk berbuka puasa tahfiz dah buka ke belum? Hari tu ada orang yang WhatsApp, STP dia kata gitu. Saya kata belum, nantilah. InsyaAllah kita bagi tahu dalam waktu terdekat, insyaAllah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ayah dan ibu kami ya Allah, dosa pasangan hidup kami ya Allah, ampuni dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah, dosa teman-teman sepengajian kami ya Allah, dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Bantu kami dalam kami mengingati-Mu ya Allah. Bantu kami dalam kami bersyukur pada-Mu ya Allah. Bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadap-Mu ya Allah. Bantu kami dalam kami meneladani sahabat baginda Nabi Abu Bakar As-Siddiq ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka yang bersedekah di pagi duha ini ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghubung jalan syurga-Mu ya Allah. Jadikan sedekah mereka benteng dari panas api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau himpun kami dalam taman syurga ini ya Allah, himpunkan kami dalam jannatul firdaus-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.